Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala jinakkan jiwa kita untuk tetap teguh berada di landasan yang betul. Mudah-mudahan perkara yang seperti rupa, amalan-amalan baik yang kita buat ini kekal sampailah kita ini menutup mata. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbincang berkaitan dengan satu tajuk yang mana kita dah berbincang melalui ceramah online sebelum ini, iaitu berkaitan dengan corak pembahagian. Maka pada malam ini kita akan pergi pula kepada kekangan pembahagian harta pusaka. Mic baru ke ni? Patut sedap pun. Dia mic penting sebab dia akan membuatkan penceramah tu letih ataupun tidak. Macam ni tak letih sebab dia tak makan suara penceramah. Jadi penceramah hanya memerlukan tenaga yang sikit. Itu penting. Baik. Pembahagian harta pusaka akan menjadi lebih mudah sekiranya semua waris yang berhak menerimanya berkumpul, berbincang dan seterusnya memberikan persetujuan. Menyebut perkataan berkumpul, berbincang, memberi persetujuan ni mudah, tetapi nak buat susah. Kalau dikatakan berkaitan dengan berkumpul, hujung minggu ni pakat berkumpul rumah aku, nak bahagi ni harta pusaka ni, nak bincang, nak berkumpul macam mana aku daripada Sabah ni, siapa nak support aku punya tiket flight pula dah. Jadi ada kekangan-kekangan yang wujud. Maka cara yang paling mudah membahagikan harta pusaka adalah dengan membahagikan setiap harta mengikut kadar faraid yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kata, jikalau tidak ada faraid, apa akan jadi kepada kita? Barangkali yang berkuasa akan ambil hak orang lain, yang tidak berkuasa akan ditindas hidup-hidup. Baik. Walau bagaimanapun, bila sebut tentang membahagikan mengikut persetujuan bersama, semua ahli waris ini bersetuju untuk membahagikan sama rata ke, mengikut pakatan ke, mengikut faraid ke, maka mestilah semua ahli waris itu akil baligh. Sebab akan ada isu, boleh ke tidak budak-budak ini dia memberikan apa-apa pendirian tentang pembahagian harta pusaka ni. Sudah tentu tidak boleh, sebab persetujuannya itu batal. Mestilah orang yang membuat keputusan tentang pembahagian itu, mestilah mereka ini akil baligh. Maka timbul persoalan, bolehkah pembahagian dibuat mengikut pakatan dalam keadaan-keadaan berikut? Persoalan yang timbul yang pertama adalah bila mana ada waris yang hilang atau waris yang tidak dapat dikesan. MH370. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada waris yang tidak bersetuju dengan pembahagian tersebut. Yang ketiga, ada waris yang tidak memberikan kerjasama. Dan yang keempat, terdapat waris kanak-kanak atau yang tidak siuman ataupun orang gila. Kita pergi pada yang pertama, iaitu waris hilang atau waris tidak dapat dikesan. Dijadikan contoh, seorang lelaki ini dia meninggal. Maka dia meninggalkan seorang isteri dan dia meninggalkan 5 orang anak. Kebetulan pula di antara salah seorang anak itu adalah pilot MH370. Maka ahli waris tadi kena bersegera menyelesaikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Namun di antara ahli waris ini ada yang tidak dapat dikesan dan tidak diketahui sama ada dia ini hidup ataupun mati sebab dia hilang. Maka sekiranya salah seorang daripada waris si mati didapati hilang atau tidak dapat dikesan dan tidak diketahui nasibnya sama ada dia ini hidup ataupun telah mati, hukumnya beliau dianggap masih hidup sehingga dibuktikan kematiannya. Makna kata, orang yang hilang ini hukumnya kita mesti anggap dia masih hidup selagi mana kita tidak berjaya membuktikan tentang kematiannya. Bukti kematian macam mana? Ada kuburnya, ada jenazahnya, ataupun tak tahu kubur di mana, jenazah di mana, tapi semak di JPN ada sijil mati. Atau waris mendapat perintah anggapan kematian daripada mahkamah. Maka bila sebut tentang perintah anggapan kematian ini, tuan-tuan dan puan-puan kena faham dia ada 2 mahkamah, iaitu mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Mahkamah syariah akan keluarkan perintah anggapan kematian ini setelah ada permohonan daripada ahli waris. Maka dia akan keluarkan perintah anggapan kematian ini setelah 4 tahun kehilangan. Berbeza dengan mahkamah sivil, perintah anggapan kematian ini dikeluarkan setelah 7 tahun kehilangan. Jadi kita nak pakai yang mana? Kita pakai yang syariah lah, 4 tahun tadi. Okey. Maka setelah 4 tahun itu pihak-pihak pun memfailkan perintah anggapan kematian, maka mahkamah akan keluarkan perintah tersebut. Maka lepas daripada itu barulah boleh dibahagikan, barulah isteri kepada pilot tadi boleh failkan tuntutan faraid dan sebagainya setelah ada perintah tersebut. Maka timbul persoalan, adakah isteri itu kena tunggu sampai 4 tahun? Oh, letih. Nak pula isteri itu tidak bekerja, power lama duk telefon dah, bila ni? Maka si isteri itu boleh menuntut fasakh setelah 1 tahun kehilangan suaminya itu. 20 hilang, 2021 dia dah boleh mohon fasakh di mahkamah. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 mahkamah keluarkan perintah anggapan kematian. Maka 2021 dia dah bercerai, dah berpisah, difasahkan oleh mahkamah di atas permohonannya tadi. Maka 2022 dia pun kahwin dengan suami yang baru. Persoalannya, 2024 mahkamah keluarkan perintah anggapan kematian tadi, adakah dia boleh menuntut harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami dia yang pilot tadi? Apa jawapannya? Boleh ke tidak? Sudah. Boleh ke tidak? Kita ulang balik. 2020 suami dia hilang. 2021
dia failkan fasah, mahkamah memfasahkan. 2024 mahkamah mengeluarkan perintah anggapan kematian. Adakah dia ini boleh menuntut harta pusaka arwah bekas suami dia tadi ni? Sebelum jawab tidak, jawab soalan saya yang kedua. Antara mati dengan fasah, siapa sampai dulu? Kalau saya kata mati, okey. 2024 mahkamah isytihar suaminya itu adalah perintah anggapan kematian. 2024 yang mahkamah isytihar itu, mati itu bermula 2024 ke mati itu bermula tarikh hilang? Pening. Tarikh hilang. Kalau kira tarikh isytihar, tak menikah isteri tadi, nak tunggu 4 tahun. Nak ambil harta suami tak boleh sebab perintah tak keluar lagi. Penat dia nak menunggu. Jadi jawapannya dia layak menerima sebab mati yang sampai dulu. Jadi dia boleh tuntutlah faraid, harta pencarian dan sebagainya. 2025 suami dia datang balik. Sudah, macam mana? Maka berbahagialah perempuan tersebut sebab ada 2 suami. Tak adalah pegang kepada fasah tadi tu, selesai. Maka mana kata dia bukan lagi suami isteri. Baik. Maka suami dia tadi ni, ayah dia mati, nak bahagi tak boleh, kena tunggu 4 tahun. Sedangkan ahli waris lain dah setuju dah nak bahagi sama rata. Boleh ataupun tidak kita buat persetujuan nak bahagi sama rata untuk dia ini? Jawapannya tak boleh. Mesti serah bahagian dia itu seperti mana yang ditetapkan oleh hukum faraid. Lepas 4 tahun mahkamah keluarkan perintah anggapan kematian, maka bahagian dia tadi ni maka dibahagi pula pada ahli waris dia. Jadi jangan memandai-mandai untuk membuat keputusan bagi pihak dia. Yang kedua, ada waris yang tidak bersetuju. Apabila di kalangan ahli waris ini ada yang tidak bersetuju. Tak bersetuju apa? Tak bersetuju untuk dibahagikan selain daripada faraid. Contoh, ada 5 orang ahli waris, maka semua bersetuju untuk bahagi sama rata, seorang saja yang kat tangan tak setuju. Apa kita nak buat dengan tak setuju ini? Maka kena serah kepada dia bahagian faraid. Yang lain lebih tadi bahagi sama rata. Tapi jangan kita pula disebabkan dia tak setuju, kita pergi maki dia. Kita kata kepada dia, kau ni tak kenal jasa ke apa? Kita daripada kecil sampai ke besar bagi sama rata sudahlah, kenapa nak bagi faraid? Tak boleh kata begitu. Sebab itu adalah hak dia. Hukum asalnya adalah faraid. Setelah ada persetujuan untuk bagi sama rata ke, lebih sana lebih sini ke, mesti dengan persetujuan mereka ini. Mereka tu siapa? Ahli waris itu. Jangan kita pula petikaikan. Masa ayah sakit, mak sakit dulu, engkau tak peduli. Kemudian bila nak bahagi pusaka, engkau nak bahagian faraid engkau. Bahagi sama rata lah. Kita bercakap itu seolah-olah kita menganggap menjaga mak itu yang membalasnya adalah harta pusakanya. Jangan. Yang membalas jasa dan bakti kita pada mak dan ayah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan harta tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, harta yang kita miliki ini biar ada manfaat. Jangan tak ada manfaat dia untuk kita. Di hadapan saya ini ada yang umur 50, ada umur 55, ada 35, ada 45. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita tuan-tuan dan puan-puan,
Tuan-puan, agak-agak kehidupan dalam kubur dengan dunia mana lebih lama? Saya katakan kubur. Semalam kita punya penerbit filem Abang Mamat Khalid dah tak ada dah. Malam ini dia berada di alam barzah. Agak-agaknya berapa lama dia duduk dalam tu? Boleh kita kata kiamat tahun depan? Tak tahu. Boleh kita kata kiamat 1000 tahun lagi? Boleh jadi. Maka di dalam doa itu, jangan duduk fokus sangat kepada dunia, banyak fokus kepada akhirat. Makna kata si suami keluar bekerja besok ni hari Isnin, bawa balik gaji hari Isnin ni besok dapat ni, maka beri kepada isteri dan anak-anak, niatkan ini kerana-Mu ya Allah. Kemudian tengok sahabat kita kanan dan kiri, lihatlah mereka dengan kasih sayang. Bila lihat orang dengan kasih sayang ni, nak mengumpat dia pun tak sampai hati. Nampak orang susah, mat sini, nah ambil RM5 pergi makan, secara automatik. Sebab memandang orang dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau memandang orang dengan penuh hasad dengki, memandang orang dengan penuh celaan dan sebagainya, maka hati jadi tak tenang, hati jadi serabut, sebab tak puas hati memanjang. Jadi nak bagi tahunya, harta kita yang kita duk cari selama ini, yang bakal kita tinggalkan kepada orang lain lepas pada ini, pastikan penat lelah kita itu berbaloi. Saya lihat di masjid di surau ini, dilancarnya derma itu, derma ini, bagus. Maka tuan-tuan puan bantulah setakat yang boleh. Tak boleh RM5, 50, tak boleh 50, 100, begitu. Supaya apa? Supaya ada usaha kita tadi untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Ni dia yang aku nak bertemu denganmu ya Allah, aku pertaruhkan ini. Saya malam ini ada, saya punya target saya. Tuan-tuan dan puan ada target tuan-tuan dan puan-puan. Targetnya adalah supaya dapat solat maghrib berjemaah, dengar ceramah, kemudian isyak berjemaah, balik pagi besok tahajud, kemudian pergi kerja. Begitulah harian, hari. Kan cantik. Daripada buat benda tidak berfaedah, itu yang jadi masalah. Jadi bila mana ada waris yang tidak bersetuju, maka kena serah bahagian dia tadi mengikut faraid. Baik, yang ketiga, ada di kalangan waris yang tidak memberikan kerjasama. Tidak memberikan kerjasama ni makna kata kita panggil dia nak berbincang tentang faraid, dia tak nak datang. Dan lah tak nak datang, kita call pula, macam mana ni, kami semua setuju nak bagi sama rata, kau macam mana? Senyap. Hantar WhatsApp pun belutik, tak reply. Sebab kita tak tahu pendiriannya bagaimana. Maka bila mana berlaku keadaan sebegini rupa, sebab kita tak tahu pendiriannya bagaimana, maka awal-awal lagi, kalaupun yang lain bersetuju bagi sama rata, maka bahagiannya juga kita tolak tepi-tepi, ikut seperti mana yang faraid telah tentukan. Saya nak buat teguran malam ini, kalau siapa yang kena, kenalah. Siapa yang tak terasa, tak terasalah, sebab dia tak buat. Ada satu jemaah tanya saya, bukan jemaah sini, tempat lain. Dia kata, Ustaz, ayah saya dulu ni bernikah, ada anak seorang, kemudian bercerai. Kemudian dia bernikah pula, ada anak 6 orang. Saya ya tu di antaranya. Jadi ayah dah meninggal, ada 7 orang anak, 7 orang ahli waris. Maka saya ni Ustaz, bahagian abang saya yang sulung tadi ni, saya dah letak tepi siap-siap. Saya kata bagus,
Cumanya ustaz, bila perbicaraan di bahagian pusaka kecil pejabat tanah dahulu, sebelum ini, saya terpaksa bagi tahu pegawai tersebut yang si mati ini meninggalkan 6 orang ahli waris sahaja, sedangkan ada 7. Kenapa abang tipu? Saya terpaksa buat ustaz, sebab kalau saya kata 7, tak tahu bila kes tu akan selesai. Jadi saya nak tanya ustaz, apa hukum bahagian abang saya tadi? Saya nak serah ke pusat tahfiz, saya nak serah ke masjid dan surau. Boleh ke tidak ustaz? Saya jawab, tak boleh. Kenapa? Bukan benda yang baik. Mana awak tahu dia benarkan bahagian dia untuk diserah pada masjid, diserah pada mahat tahfiz? Dia pun senyap. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, salah siapa? Sebab itu bila kita ini berkahwin, bercerai, jangan bercerai sampai bila-bila dengan anak itu yang bercerai, ibunya, anak tak bercerai. Cuba bayang tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mati, kemudian harta tuan-tuan dan puan-puan ni perlu diserahkan kepada ahli waris yang ada, tetapi tak jumpa disebabkan tuan-tuan dan puan-puan memutuskan silaturahim tersebut. Banyak tak berlaku? Berlambak Sebab itu kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat, lahir sahaja mana-mana baby, mana-mana budak-budak yang lahir ini tidak sewenang-wenangnya boleh dinasabkan dengan mana-mana lelaki. Sebab yang boleh dinasabkan pada lelaki tersebut mesti dengan jalan akad nikah, setubur, mengandung, bersalin. Boleh? Bukan dengan cara berzina kemudian mengandung. Jom cepat kita kahwin sebelum anak ni lahir. Tengok, di situ yang pertama. Yang kedua, bila mana orang perempuan ini nak berkahwin, perempuan anak gadis ini dia bergaduh dengan walinya, ayahnya itu. Maka dia nak minta abang dia yang mewalikannya. Jawapannya tidak boleh kerana ayahnya masih wujud. Akan berpindah wali tersebut disebabkan mati ataupun wali itu disabitkan fasik oleh mahkamah syariah. Sebab tu sahaja. Sebab bergaduh, sakit hati, kecil hati, no way. Mesti selesai dengan wali tersebut. Yang ketiga, bila mana mati, kita kena cari ahli waris, kena cari sampai ke lubang cacing siapa dia ahli waris kepada si mati ini. Tak kira lah dia kahwin 4 ke, dia berpisah mana ke, dia bercerai berapa banyak ke, kena cari siapa ahli waris dia. Apa tanda ketiga-tiga kejadian itu? Tandanya adalah kita ni jangan duduk pakat berbalah. Tu cerita dia. Berbalah bagaimanapun ending mesti cari balik. Kalau kita yang bukan cari, ahli waris kita yang akan cari. Itu kalau jumpa. Kalau tak jumpa macam kes tadi, tak tepuk dahi dalam kubur. Jadi bagi kita yang masih hidup lagi ni, andai kata terputusnya silaturahim, gabung balik. Andai dah jauh sangat, dekatkan balik. Nak dekat, nak sambung bukan susah pun. Mat, minta maaf. Minta maaf sangat-sangat aku dengan kau. Tak bermakna yang meminta maaf itu dia yang salah, betul? Kan? Tetapi yang minta maaf itulah dia adalah pemenang. Kenapa? Dia yang mula-mula nakkan silaturahim itu bertaut kembali. Jadi siapa-siapa yang mengalami situasi seperti ini, ataupun saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sama-samalah peringat balik. Takut jadi macam tadi. Baik. Maka bila keadaan ini berlaku, tidak memberikan kerjasama,
maka kita kena asingkan siap-siap bahagian dia yang faraid tadi, maka serah kepada dia, terpulanglah pada dia. Yang penting serah, pergi jumpa dia. Kemudian ada lagi satu rumutan, ialah bila berceramah bab ni ramai yang tukang penanyanya. Jadi bila orang tanya, kita suka share tapi tak sebut nama, betul tak? Okey. Dia kata arwah mak dia dulu ni mati. Kemudian kakak sulung tadi ambil barang-barang kemas mak, berikan kepada adik ni seorang dan adik bongsu seorang. Adik bongsu lebih banyak lagi. Yang adik-adik lelaki tak bagi. Kenapa bagi lebih pada bongsu? Dia kata sebabnya adik bongsu ni yang jaga mak sampai mati. Jadi disebabkan tindakan dia tadi menyebabkan yang perempuan seorang lagi tu berkecil hati. Berkecil hati ni makan tahun, bukan makan bulan, tahun. Maka yang tanya pada saya ini adalah adik-beradik lelaki dia. Dia kata, Ustaz, saya malam-malam sebelum tidur mari perasaan menitik air mata. Kenapa? Sebab saya memikirkan kakak saya seorang tadi ni yang berkecil hati ni, dah banyak tahun dah kami tak jumpa dia. Saya tahu dia ada dalam rumah. Bila saya sampai, saya nampak langsir dengan kipas tu biuk-biuk berpusing. Saya tahu dia ada dalam rumah tapi tak keluar rumah. Saya nak tanya Ustaz, boleh ke tidak saya nak buat macam ni? Abang nak buat apa? Saya nak pergi jumpa adik yang bongsu tadi, dia tak nak serah bahagian dia pada kakak dia. Saya nak hitung kira harta emas yang dia miliki tadi, berapa yang sepatutnya kakak dia juga dapat. Maka saya nak hitung kira berapa nilaiannya. Saya nak ambil duit saya nak beri pada kakak saya nak kata ni daripada harta yang ditinggalkan oleh mak. Sampai tahap tu fikir si abang tadi. Kenapa fikir begitu? Dia memikirkan begitu, kalaulah isu duit yang jadi masalah, nah ambil duit aku. Hebat orang ni. Hebat tak? Hebat. Kerana dia nak menyatukan silaturahim dia adik-beradik. Mak ayah dah tak ada. Jadi moralnya nak bagi tahu. Sebab itu saya ulang lepas ulang, bab harta pusaka ni dia kena ada ilmu, dia kena belajar. Macam kes tadi, apa masalah? Masalahnya adalah apa ke hukum mana yang pergi ambilnya bila harta pusaka berkaitan dengan barang kemas yang perempuan saja dapat. Siapa ajar? Dia harta pusaka ni adalah sekecil-kecil hingga sebesar-besar. Mana ada pakaian perempuan untuk perempuan, pakaian laki untuk laki, barang kemas perempuan untuk perempuan, barang kemas laki? Tak ada, dia tak ada istilah tu. Dia semua sekali rangkum dalam satu plastik bag ni. Tapi dah jahil, maka begitulah keadaannya. Harta pusaka ni daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar. Ni malam ni yang kita pakai ni, saya pakai jubah, saya ada jam, saya ada cincin, saya ada kopiah. Maka yang saya pakai ini, andai kata saya meninggal, maka ia adalah harta pusaka milik siapa? Milik ayah, milik mak, milik isteri, milik anak-anak saya. Maka nak buat apa? Kena bincanglah sama ahli waris. Baju jubah ni nak jual ke, nak bagi kat sekolah tahfiz ke, nak bagi orang susah ke? Kena bincang. Kalau semua bersetuju, maka sila. Tak bersetuju, pergi bandar, berapa mau, bagi duit pula. Itu harta pusaka. Kita jangan buat satu analogi, satu pendirian karut-marut yang membuatkan macam tadi. Barangkali bila kakak sulung yang bertindak, adik-beradik nak cakap malu, betul tak? Sebab hormat, tapi hormat di belakang sakit hati. Okey, yang keempat, terdapat waris kanak-kanak atau tidak siuman. Makna kata di dalam kalangan ahli waris tadi, ada yang kanak-kanak belum cukup umur dan ada yang tidak siuman, orang gila.
Maka dalam keadaan ini, sekiranya terdapat waris yang belum cukup umur atau tidak siuman, pembahagian mengikut pakatan masih boleh dilakukan dengan dua syarat. Apa dia? Yang pertama, mestilah mendapat persetujuan daripada penjaga atau wali kanak-kanak atau waris tidak siuman tersebut. Rupanya budak-budak dengan orang gila, orang tidak siuman, dia ada ad litem, dia ada penjaga dia. Maka mesti dapatkan persetujuan penjaga mereka ini. Kalau penjaga mereka bersetuju, baru boleh. Kalau tidak bersetuju, maka tidak boleh. Jangan pula kita ni, suami kita meninggal, kita kumpul anak-anak kita dengan kita. Anak-anak paling tua umur 12, yang lain 6, 7, 8. Setuju tak nak bagi sama rata ni harta ayah ni? Setuju. Jahanam. Tidak boleh diambil persetujuan mereka. Nak buat juga, tanya penjaga mereka. Kalau nak ni, bahagi dulu faraid, simpan dulu, kemudian lepas pada dah balik nanti, dah sampai age majority 18 tahun tu, baru tanya. Itu syarat yang pertama. Maka syarat yang kedua, bahagian waris yang dijaga hendaklah tidak kurang daripada kadar yang sepatutnya diperolehi mengikut hukum faraid. Apa maknanya? Maknanya begini. Nak bahagi harta pusaka ni, ahli waris ni dia bersetuju untuk membahagikan sama rata. Maka penjaga tadi kena tengok, kalaulah dibahagi sama rata ataupun dibahagi mengikut faraid, mana yang lebih? Kebetulan pula budak ni perempuan, dia akan dapat kurang satu bahagian. Maka tengok, kalau dibahagi sama rata, bahagian budak ni akan dapat 70,000. Tapi kalau ikut faraid, budak ni akan dapat 50,000. Maka nak ambil yang mana? Ambil yang bahagi sama rata tu lah. Jangan pula waris penjaga tadi, tak boleh, saya nak juga faraid. Ini panggil penjaga tak cerdik. Jadi kena tengok di antara kedua-dua tadi, manakah yang lebih memberikan nilaian yang lebih besar. Kalau lah faraid, faraid lah. Kalau bahagi sama rata, bahagi sama rata lah. Jadi dua syarat ini mesti dipatuhi. Sebab itu, bila mana penjaga ini dia nak menggunakan harta yang dimiliki oleh budak ini, dia perlu mendapat perintah daripada mahkamah syariah untuk menguruskan harta budak ini. Tapi kena ingat, ambil hartanya mesti urus dia. Jangan pula memandai-mandai ambil upah lah, memandai-mandai guna untuk diri sendiri. Ambil lah, ambil. Makan sahaja walaupun 1 sen, maka tunggulah api neraka menjilat kita. Kalau mampu, jangan ambil. Barangkali sebelum ini beras 10 kilo boleh makan 5 orang, disebabkan jaga dia kena makan 6 orang. Tak apa. Cuba bayang kita duk buat setiap hari 15 tahun kita jaga dia sebelum daripada dia dah ada kerjaya dan sebagainya. Barangkali 15 tahun itulah antara asbab menyebabkan kita ini layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu? Nak masuk syurga ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak pintu, dia banyak keadaan. Ada orang masuk syurga disebabkan ibadahnya terlalu banyak. Ada orang masuk syurga bukan sebab ibadah yang banyak, dia buat yang wajib cuma gitu je lah, tapi infaknya banyak.
Ada orang infaknya kurang, ibadahnya hanya yang wajib saja, tetapi taat pada ibu ayahnya cukup dahsyat. Jadi kita ni kena adalah percaturan kita nak masuk syurga ni, bagaimana kelebihan yang kita ada. Masing-masing tahu kelebihan kita adalah ini, maka buat sungguh-sungguhlah. Kelebihan kita adalah ini, maka buatlah sungguh-sungguh. Tapi kehidupan ini mesti istiqamah. Sebab itu kadang-kadang jangan pelik melihat orang itu selalu menunaikan umrah. Kenapa? Sebab dia kata kalau dia menunaikan umrah ini, dia charge bateri. Bagus. Sekali-sekali bawa orang lain sama, kan? Begitulah keadaannya. Setakat itu, ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Sila, ada soalan? Guana senyap malam ni. Ada soalan? Ada? Puan Haji ada soalan? Tuan Haji ada soalan? Sini tak banjir sini. Rumah ayah saya, Allahu Akbar, di Labu Lanjut. Masuk terus air dalam rumah. Ni hujan tadi kan? Tak tahu apa jadi. Ada soalan tuan-tuan dan puan? Tak ada. Faham Melaka dah? Ikhlas. Makkah lebih. Semuanya dikira satu. Maksudnya emas lah. Emas, lepas tu keluarga tu ada 2 orang. Kemudian sebelum aku mati tu, mak tu pernah jaga emas ni, dua gelang ni untuk adik ni, 2 gelang ni untuk adik ni, 1 bantai untuk ni, yang bantai untuk ni. Tapi dia dah cakap lah, kata macam wasiat. Macam mana? Soalannya adalah, yang dia cakap tu dia hibah ke dia wasiat? Dia pun tak tahu apa dia buat kan. Dia macam ni Ni masalah bila nak bagi tapi tak nak bagi. Faham maksud saya? Gelak. Nak bagi tapi tak nak bagi. Saya nak contoh. Rumah saya ni ustaz, saya hibahkan pada anak saya. Oh, dah tukar nama? Belum lagi, aku tukar nama sekarang, habis dia jual rumah ni. Itu contoh tu. Nak bagi tapi tak nak bagi. Macam kes tadi, gelang ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk apa? Hibah ustaz, bagi. Mana boleh bagi sekarang, tunggu mati. Itu wasiat. Bila sebut wasiat, dia akan berkait isu lain pula, 1/3. Ahli waris lain setuju ke tidak? Pula. Jadi dia jadi serabut. Ada pula, kalau mak mati nanti, harta-harta mak ni bahagi sama rata lah, jangan duk bagi ikut faraid. Dia bagi pesan gitu pula dah. Adakah pesanan ini mengikat? Tak mengikat langsung. Kerana nak bercakap tentang faraid, mesti ada wujud mati dulu. Sekarang ni mati dah lagi? Tak kan? Maka jangan sembang bab faraid. Sebab yang sembang bab faraid ada ahli waris, bukan si mati. Si mati tidak berhak untuk sembang bab faraid. Kenapa? Sebab setelah dia mati, bukan lagi harta dia. Macam soalan tuan tadi, dia dah kata ini untuk ini, maka saya katakan hibah je lah. Jadi bagi je lah. Ada yang tak setuju? Ada yang tak setuju? Abang? Dia obviously pasal emas tu dikira sebagai satu keseluruhan. Bila dia cakap macam tu, cakap dia orang tak cakap ni, cakap hibah. Tak cakap hibah. Dia cakap macam tu saja. Pada saya hibah lah, sebab dia kata yang ni aku beri pada ni aku beri pada hibah lah. Tapi kalau ada ahli waris tak setuju, maka mahkamah lah tempatnya. Penerima tak ni kena buktikan bahawa hibah itu berlaku.
Apa silapnya? Silapnya adalah nak beri terus lah, tak payah tunggu mati. Kalau tak nak bagi, tunggu faraid lah. Mudah, simple tak? Simple tak? Okay? Ada soalan lain? Puan Haji ada soalan? Haji ada soalan? Ada? Ada soalan belah sini? Dah macam bercinta dah saya ni, ada soalan. Tak ada soalan? Tak ada dah, faham dah malam ni. Kesimpulan malam ni adalah kekangan-kekangan tadi. Orang yang hilang macam ni keadaannya, orang yang tak setuju macam ni keadaannya. Kesemuanya sekali adalah mesti bahagi bahagian mereka ikut faraid. Disebabkan mereka tak setuju, disebabkan mereka hilang, disebabkan mereka tak beri kerjasama. Untuk anak kecil, untuk orang yang tidak siuman, maka kena tanya penjaganya. Kemudian penjaganya tadi kena tahulah antara bahagi sama rata mengikut pakatan tadi dengan faraid mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak itulah yang dia kena buat keputusan untuk ambil. Boleh? Sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain ketika. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus diberikan kesihatan, dan tuan-tuan dan puan pun kena doakan kepada saya supaya lancar dalam ceramah dan percakapan bagi memahamkan orang yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.